Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dapat sama-sama dalam sesi kuliah maghrib setiap satu minggu yang pertama menggunakan kitab Anak Kunci Syurga. InsyaAllah malam ni kita akan sambung muka surat 3, masih dalam pendahuluan ataupun muqaddimah. Arab panggil muqaddimah, kita panggil pendahuluan. Baik, kita dah baca sebahagian daripadanya pada muka surat 3 itu. Kita sambung baris yang ke-9 daripada atas. Nah, baris yang ke-9 daripada atas, dan tiada menolak akan segala hadis Nabi. Mula situ. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tiada menolak akan segala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan al-Jahmiyah dan al-Mu'attilah dan al-Mu'tazilah dan Ar-Rafidah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam mukadimah mula-mula dulu kita baca, hanya sahaja mendatangkan hamba akan dalil-dalil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ahlus sunnah tiada berpaling mereka itu daripada nas yang sahih. Baik, mukadimah dia buat macam tu. Makna dia akan bawa hadis Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ahlu sunnah memang dia pegang dua ni, satu Quran, satu hadis. Sebab apa? Sebab tu dia bawa sini. Nah, dia bawa sini tiada yang menolak akan segala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna ada golongan manusia tolak hadis, tak ada tolak Quran. Hak kafir sakit lah, kafir berdasar dia kafir. Hak ni Islam, mengaku Islam. Dia terima Quran. Nah, dia terima Quran, tidak tolak Quran. Ni Al-Jahmiyah ni terima Quran. Al-Mu'attilah terima Quran, Al-Mu'tazilah terima Quran, Ar-Rafidah, Syiah semua terima Quran. Syiah Iran datang Malaysia, masuk tilawah Quran peringkat antarabangsa. Dia tak tahu lah Quran. Syiah. Nah, baik. Jadi hak dia sebut nama-nama ni nama-nama lama zaman-zaman dulu. Hak baru pun banyak kita panggil anti hadis lah. Siapa-siapa pun kita panggil anti hadis. Tapi hak ni hak zaman dulu. Nah, nama-nama, sebahagian nama-nama yang dia sebut bermakna ada kumpulan manusia dia hanya terima Quran tapi tidak menerima hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu ahlu sunnah menyebut nama mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Tak perlu sebut ahlul Quran was sunnah wal jamaah, sebab Quran semua terima dah. Sebut hak tolak. Sebut yang ada yang tolak, apa dia? Sunnah. Maka ahlu sunnah wal jamaah. Bermakna sesiapa yang menolak sunnah,
menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak termasuk dalam ahlus sunnah. Maka Al-Jahmiyah, Al-Mu'attilah dan Al-Mu'tazilah dan Ar-Rafidah, empat yang disebut oleh Syekh ni tidak termasuk dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka masuk dalam go to hell lah. Go to hell sini panggil apa? Sama ke? Oh, serupa. Nabi kata sataftariku ummati ila salasi wa sab'ina firqah. Umat aku akan berpecah kepada 73 kumpulan. Ni bab akidah. 73 kumpulan. Yahudi pecah pada 71, Nasara pecah pada 72. Tapi Nabi kata wasataftariku ummati, umat aku akan berpecah ila salasi wa sab'ina millah atau firqah. 73 banyak ah. Kulluhum ataupun kulluha finnar, semua go to hell. Finnar tu masuk neraka, go to hell lah. Orang Bali biasa gitu lah. Pernah pergi Bali tak? Hati-hati dia marah, go to hell. Dia marah. Dia bukan boleh marah, dia marah, dia kelak bahasa pelik-pelik. Nah, 70 semuanya go to hell. Nabi kata illa millatan wahidah, kecuali satu sahaja. Arab jenis tu dah, semua masuk kecuali satu. Mana 73 tolak 1, 72. 72 go to hell. Siapa dia? Geng-geng ni di antaranya lah. Nah, bilang sampai cukup 72. Baik. Jadi kumpulan yang tolak hadis, maka dia kafir. Tak boleh. Hadis kena terima, Quran terima, dan hadis pun terima, sebab Quran suruh kita terima hadis. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi bawa kepada kamu, suruh kamu buat, ikutlah. Ambil, ikut. Apa dia suruh buat, buat. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa dia larang, jangan buat, jangan buat. Quran suruh kita ikut Nabi. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Quran suruh taat dua-dua. Bila kita tolak Nabi, maka kita tolak Allah Subhanahu wa taala. Macam sultan dia macam kita ada sultan, setiap negeri ada sultan. Cuma satu negara dia ada yang di-Pertuan Agong, ketua kepada sultan-sultan. Sultan bila dia perintah, dia tak pergi jumpa kita. Nah, kita ni siapa sultan nak jumpa kita? Khairu. Pernah sultan jumpa kamu? Siapa Khairu? Nah, Tok Imam pun sultan tak mai jumpa dia, dia kena pergi jumpa Tok Imam. Sorry. Dia kena pergi jumpa sultan, silap lah. Jadi bila dia nak bagi arahan pada Tok Imam, dia tak suruh, dia tak pergi sendiri. Dia suruh pegawai majlis agama ataupun jabatan mufti hampir pada imam bagi taklimat gini. Tiba-tiba kita menolak pegawai agama ataupun jabatan mufti yang datang pada kita, kita tolak, kita tak terima. Kita nak sultan je, kita tolak pegawai. Boleh tak? Bodoh ke cerdik? Bodoh. Tolak pegawai agama, tolak sultan, sebab sultan yang suruh dia datang. Maka sama bila kita tolak Nabi, tolak Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang suruh Nabi bawa benda ni. Nah, jadi sebab tu tidak boleh tolak. Nabi Muhammad ni nama dia tu hebat. Sebut nama dia Islam, tak sebut nama dia kafir. Tengok orang Islam, orang kafir nak masuk Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Satu tak Islam dia. Asyhadu an la ilaha illallah, tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Kafir situ lah. Dia kena kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena sebut nama Muhammad baru Islam. Nama Muhammad tukar nama lain tak jadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah, tak masuk Islam. Wa asyhadu anna Nuh Rasulullah, tak masuk Islam. Sebut nama Nabi lain, tak masuk Islam. Sebut nama dia baru Islam. Hebat Nabi. Nama dia, nama berkat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka kita tidak boleh menolak hadis, yakni perkataan dia, perbuatan dia, dan juga ikrar dia. Tak boleh tolak. Yang sahih lah yang kita tolak, yang maudhu', yang itu memang kita tolak. Yang sahih daripada Nabi, kalau kita tolak jadi kafir. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka Syekh kita cerita di antara kumpulan yang menolak hadis ialah dia sebut 4 nama.
Al-Jahmiyah, Al-Mu'attilah, Al-Mu'tazilah, Ar-Rafidah. Tengok nota kaki bawah tu. Orang Bali panggil not food. Sini panggil apa? Not food juga. Satu, Al-Jahmiyah tu dia orang apa dia? Al-Jahmiyah tu apa dia? Mereka yang mengikut akan Jaham bin Safwan As-Samarqandi. Ialah yang mula-mula mengkosongkan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat. Jadi seorang manusia nama dia Jaham bin Safwan. Dia ni dia punya aliran dia daripada Mu'tazilah ada juga, tuan-tuan. Jabariyah. Kumpulan dia ni mengkosongkan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat. Mengkosongkan, nak pergi faham, kalau kita ada pokok kelapa, ada daun kelapa, kita ambil daun kelapa, kita pegang gitu daun kelapa, kita ambil parang, kita pernah buat gitu? Orang kampung dah buat. Pernah buat orang kampung, orang bandar tak nak buat. Pegang kali pula syok tu mau pisau tajam lah. Jam nak buat jam. Tabat lah tak pernah. Mudah lah start. Duduk kampung. Apa boleh buat? Mana kita kosongkan batang pelepah tu daripada daun. Bagi mereka Allah tidak ada sifat. Kalau ada sifat, dia jadi banyak lah pula. Allah ni satu, dia kata dia bukan boleh ada sifat. Sifat ada jadi, kalau ada sifat mendengar, jadi dua orang ada sifat. Macam makhluk. Maka dia tidak ada sifat. Dia mendengar dengan zat. Bukan dengan sifat mendengar, dengan zat. Dia melihat dengan zat, bukan dengan alat melihat. Ini bagi mereka tidak ada sifat. Kalau kita mensifatkan Allah, maka kita telah menyamakan Allah dengan makhluk, kata dia. Jadi musyabbihah. Dia kata kita yang menetapkan, mensabitkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kita ni musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Mana boleh? Hujah dia kuat. Tersekat Pak Long ikut dia. Bahaya tu. Nah, sebab tu kita nak mengaji mulai akidah, takut kita terseleweng. Sebab hujah-hujah kita semua hebat. Nah, semua hebat. Dajjal lagi hebat hujah dia. Jaga. Nah, baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, maka Quran turun, depa baca ayat ni depa gelabah. Tuan-tuan kali saya nak tengok nah, kali saya satu muka. Pergi pada Aqidatul Iman, tuan-tuan turun 1 2 3 4 5 6 7 ayat 7 ayat Quran. Firman-Nya, auzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Artinya tiada ada sesuatu seumpama Allah taala. Memang pun tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu makhluk, dan makhluk juga tak akan sama dengan dia. Itu akidah. Betul lah sama dengan mereka, tapi di hujung dia buat apa? Wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tengok. Mendengar, makhluk mendengar juga. Melihat, makhluk melihat juga. Tuan-tuan, Allah bos situ. Bermakna dia pilih nama dia 99. Dia boleh pilih kalimah lain, tuan-tuan. Nah, dia boleh pilih kalimah lain yang tak nampak sama antara makhluk dengan Allah, tapi dia ayat, dia pilih dua nama ini. As-Sami'ul Basir, yang ada juga pada manusia. Bermakna bila manusia mendengar, Allah mendengar. Bila manusia melihat, Allah pun melihat. Tapi lihat dia laisa kamitslihi syai'. Makna dia ada sifat itu. Inilah nama dia sifat. Mereka nak tolak macam mana ayat tu? Ada dalam kalangan mereka, mereka padam ayat ni. Wa huwa samiul basir, padam. Sampai berhenti situ. Laisa kamitslihi syai'un wa laisa kamitslihi syai'un. Sekat tu ambil ni padam. Sebab ayat hujung itulah yang mengatakan Allah itu bersifat. Mereka mengkosongkan sifat. Dia kata Allah tidak ada sifat. Tiba-tiba ayat tu sebut Allah tu bersifat dengan mendengar dan melihat. Dia jadi pening. Nak jawab apa? Dia potong. Tutup. Kalau dia buat macam tulisan ayat, dia tak akan ambil ayat ujung. Dia ambil sekat tu. Laisa kamitslihi syai'. Ni depa cuba menipu. Orang bodoh boleh tipu. Nah, ulama macam mana nak tipu? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab itu kita mengaji dalam akidah kita, Allah Subhanahu wa taala tu dia bersifat. Dia mendengar dengan sifat mendengar, sifat pendengar.
dia melihat dengan sifat pelihat. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah puak-puak ni Jahmiyah ini, Safwan bin Jaham ini, Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat. Maka sifat-sifat yang ada ialah dia mendengar dengan zat, dia melihat dengan zat, semua dengan zat, bukan dengan sifat. Sebab bila disifatkan Allah jadi banyak. Bila sifat tu banyak, jadi banyak. Nah, dia nak mentauhidkan Allah juga, tapi cara tauhid dia tak betul, seleweng. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi puak-puak ni mereka menolak hadis. Al-Jahmiyah, dia punya ketua dia Jaham bin Safwan. Tengok nombor 2, Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah puak yang mengkosongkan Allah Ta'ala dari segala sifat. Sama dua ni, seperti Jahmiyah juga. Yang tiga, Al-Mu'tazilah. Dia punya pengasas dia Umar bin Ubaid dan Wasil bin Atha. Dan yang mengikut keduanya dinamakan mereka itu dengan Al-Mu'tazilah kerana menjauhkan diri mereka itu daripada muslimin. Wasil bin Atha ni murid pada siapa tuan? Kenal malam ni. Siapa tu dia? Dia ngaji dengan siapa? Betul RM10 cash malam ni kau. Wasil bin Atha ngaji dengan Al-Hasan Al-Basri. Silap tak jawab tadi. Kalau betul RM10 lepas lah duit kau. Al-Hasan Al-Basri. Nama dia Al-Hasan lah. Al-Basri itu sebab dia orang Basrah. Jadi sepatutnya Al-Hasan Al-Balingi. Betul. Hak tu betul lah. Tapi tak apa, orang tua-tua dia nak ambil berkat ulama-ulama ni, buah nama Hasan Basri. Baik, tuan-tuan muslimat, dia mengaji dengan Al-Hasan Al-Basri ni. Wasil bin Atha ni murid Hasan Basri. Sampai perbincangan tentang dosa besar. Dosa besar ni banyak lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun tak tahu dosa besar tu berapa. Nah, di rumah tuan-tuan kena ada satu kitab. Nama dia kitab dosa-dosa besar. Hak kitab-kitab saya duk sebut tu tuan-tuan catat, pergi beli, harga dia tak sampai 100 pun. Dosa-dosa besar ni terbatu je dalam tak sampai RM20 tuan-tuan. Belilah, hantar di rumah. Ini tulis oleh Imam Az-Zahabi. Dia menyandaraikan ada 70 dosa besar dalam kitab Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar. Ada lagi kitab lain pada kitab Ibnu Hajar Al-Haytami Az-Zawajir. Ia ni dia senaraikan 400. Allah, lagi banyak. Az-Zawajir ada 400 dosa besar. Al-Kabair ada 70 jenis dosa besar. Hak nombor 1 asyirku billah. Baca tengok mana kita nak kenal dosa besar, mana takut kita buat. Dosa besar ni buat sekali fasik dah. Sekali kita buat, sekali minum arak setitik fasik dah, kena taubat. Tak taubat fasik tuan-tuan. Ni akidah Hasan Basri. Pelaku dosa besar, orang yang melakukan dosa besar, dia tidak kafir, dia beriman lagi, cuma dinamakan fasik. Dia masih Islam tapi disebut fasik sebab dia melakukan dosa besar. Ini akidah Hasan Basri, sama dengan akidah hak kita bawa hari ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar fasik. Sekali minum arak fasik, tak taubat, tak hilang fasik tu, tak boleh nikah anak dia. Dia tu tidak boleh mengahwinkan anak. Dalam mazhab Syafi'i, dalam fiqh Syafi'i, orang fasik tak boleh jadi wali. Dalam masa yang sama tak boleh nak jadi saksi nikah. Main judi fasik, tak taubat, tak boleh nak jadi wali anak dia, tak boleh jadi saksi nikah. Tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Dan fasik juga ialah orang-orang yang melakukan dosa kecil yang berulang-ulang. Sekali buat dia tak ada fasik, dosa kecil. Dosa besar sekali buat dah fasik dah. Dosa kecil sekali buat tak fasik, tapi berulang dia akan jadi fasik. Maka dia juga tak boleh jadi wali nikah dan tak boleh juga jadi saksi nikah. Apa contoh dosa kecil yang dibuat berulang-ulang? Tak ingat? Tak tahu. Tanya Pak Long. Pak Long ni tahu. Dia nak RM10. Melawak Pak Long.
Merokok lah. Tutup sebut-sebut rokok. La ilaha illallah. Sebut rokok tutup tu. Merokok fatwa apa? Fatwa apa rokok? Halal. Halal. Halam. Oh, nya halam. Merokok fatwa haram. Majoriti ulama. Malaysia ni haram belaka dah mufti kita ni. Bila fatwa haram takkan kau pahala. Sebatang rokok 10 pahala. Oh, sedap itu. Hukum fatwa dia haram tapi sebatang pahala 10 pun sedap itu. Bila fatwa haram hukum dia berdosa. Dosa apa? Ulama bahas pula dosa apa? Ada kata besar, ada kata kecil. Tapi saya tak nak ambil yang besar tu, kesian juga isap rokok. Saya ambil yang kecil sudah. Kecil pun dia buat. Ada orang yang isap rokok sebulan sekali, sebatang sebulan. Ada. Januari 1 Januari sebatang. 1 Februari sebatang ada. Setahun 12 batang ada. Ada. Sehari 20 batang. Balung sehari berapa batang? Tanya tu sehari berapa batang? Bukan tanya Pak Lu isap rokok ke tak? Pak Lu sehari berapa batang? Makna dosa kecil dia buat ulang-ulang sehari berapa puluh kali. Maka dia jadi fasik. Tak boleh jadi wali nikah. Apa orang nak nikah? Bukan saya jadi wali ustaz, tu imam. Saya wakil tu imam, ya lah, waktu imam tu imam wakil. Tapi wali hak asal tu tak boleh wasi. Macam mana nak buat? Tak payah buka, tuan-tuan buka fatwa daripada mufti wilayah ke, fatwa daripada mufti Johor ke, buka fatwa mufti Selangor, semua fatwa orang isap rokok fasik. Melakukan dosa kecil secara berterusan, tu kaedah dia. Nah, bila fasik memang tak boleh jadi wali nikah dan tak boleh jadi saksi nikah, tidak sah. Tapi ulama-ulama bincang pula sebab hari ni isap rokok ni jadi satu umumul balwa, jadi benda yang tak boleh nak elak. Dalam satu kampung tu kalau ada 100 buah rumah, boleh kata 80 buah rumah, 90 buah rumah tu isap rokok, 10 buah tak isap, hak 10 buah tu termasuk aku. Aku tak nak isap rokok dulu, kini selamanya. Nah, jadi nak macam mana ni untuk wali? Maka diberi sedikit rasa. Bila wali hak isap rokok ni nak menikahkan anak, jangan fokus isap rokok. Hak lain pun kalau buat dosa besar dia fasik. Cuma kita fokus pada rokok ni orang banyak buat. Nah, jadi dia kena taubatlah dulu. Taubat dulu. Dia menyesal isap rokok, dia berhenti isap rokok masa tu dan dia berjanji tidak akan isap lagi selepas daripada ini. Istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia boleh nikahkan anak dia, ataupun dia wakilkan pada tuan imam untuk menikahkan anak dia. Ini untuk wali. Sebab wali bukan boleh pilih. Kalau bapak lah, bukan banyak orang bapak. Ayam tak apa, bapak banyak. Kita wali bapak yang tu je. Yang tu hak ada. Maka suruh dia taubat. Lepas habis nikah, keluar masjid itu, alhamdulillah, lepas dah. Tak apa, lepas dah anak dia tu tak lepas lagi. Nah, tuan-tuan tapi dah muslimat yang dia dah, tapi saksi jangan. Saksi boleh pilih, hak ni isap rokok tolak, hak ni isap rokok tolak, cari hak tak isap rokok. Saksi tak apa, saksi boleh pilih banyak. Nah, sebab tu satu masjid kadang tu dia sediakan saksi khas nak nikah depa dua ni, sebab depa dua ni memang tak isap rokok. Hak lain tu banyak isap rokok. Dua ni saksi semua. Bila masjid tu imam dia mati contoh, tu imam nak ganti tu lambat lagi, maka dia kena main masjid kita. Main masjid kita ni kita guna saksi kita, tak guna saksi dia, sebab saksi dia kita tak kenal. Kok mana cerita kita guna hak kita kenal, hak kita saksi kita. Yang tidak merokok maka dia boleh jadi saksi nikah. Kena beringat benda-benda kita buat ni, dia bila masuk dosa dia ada masalah. Tu buat atas dunia tak boleh diwali, tak boleh jadi saksi. Dalam kubur aku tak tahu lah. Masuk tu jerit terus, wih, tak tahu. Takut no. Takut apa lu? Aku takut masuk dalam. Lah ni mati mudah pula, kena corona mapuh kah. Aduh, siapa-siapa rasa berani teruskanlah, siapa takut berhenti malam ni juga. Kita masuk dalam tak ada hak balik cerita lagi macam mana ram nah. Dekat ni duk masuk dalam pernah balik cerita hak kubur sini. Ku depa balik paluh mau mapuh habis. Terkejut, oi mak limah balik. Jangan buat main benar dosa, jangan buat main.
Bila ulama fatwa haram berarti jangan cakap banyak. Ini ulama lah, bukan ulat dalam semak. Nah, mereka tidak ada kepentingan apa-apa. Dia nak tolong kita lah. Nak bagi kita selamat dunia dan selamat dalam kubur, selamat di akhirat. Ikutlah ulama. Nak rasa tak mau selamat, lawan tak apa, lawan, tak ada masalah. Ulama tu tak ugi apa-apa pun, yang uginya kita, bukan orang sini, nah, nungkop belah Australia. Nah. Baik tuan-tuan, masuk balik. Ya, Hasan Basri kata apa? Pelaku dosa besar ialah orang fasik Islam lagi, tapi dia cuma fasik saja. Bila Wasil bin Atta dengar yang tu, dia lari. dia bercanggah pendapat dengan tok guru dia. Dia kata tidak. Nah, tidak. Orang pelaku dosa besar ini, dia tidak beriman, dalam masa sama dia tidak kafir. Dia duduk tengah-tengah. Oh, kok mana pula dah. Itu pendapat Mu'tazilah. Orang pelaku dosa besar tidak beriman, tidak kafir, duduk tengah. Lepas tu mati masuk kat mana belum? Mati masuk syurga ke neraka? Islam pun tidak, kafir pun tidak. Kat mana? Beratlah. Dia kata mati masuk neraka, tapi dia tidak Islam, tidak kafir. Pelik. Nah, jadi bila dia bercanggah pendapat dengan guru dia Hasan Basri, maka dia pun mengasingkan diri. Mana dia tak ikut dah kuliah tok guru dia tu. Dia buka kuliah sendiri, bawa aliran dia sendiri. Maka bila dia mengasingkan diri daripada tuan guru, maka Arab panggil i'tizal. Mengasingkan ni Arab panggil i'tizal, Mu'tazil. Maka mereka digelar sebagai Mu'tazilah kerana mengasingkan diri daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu asal-usul nama lah. Itu Wasil. Lepas tu datang Umar bin Ubaid bergabung dengan dia, maka muncullah Mu'tazilah. Baik, mereka juga dalam kalangan kumpulan yang menolak hadis. Untuk berhujah dalam bab akidah lah, tolak hadis. Baik, yang keempat, Ar-Rafidah. Ar-Rafidah satu puak daripada Syiah negeri Kufah yang meninggalkan mereka itu akan Zaid ibn Ali kerana melarang ia akan mereka itu daripada mencela sahabat radhiyallahu anhum. Intaha tu mana ada dan, Bali panggil dan. Selesailah tuan-tuan. Nah, baik. Rafidah ni Syiah. Zaid bin Ali ibn Ali ni cicit Nabi lah tuan-tuan. Dia pun Syiah. Nah, Syiah Zaidiyah panggil. Pada Zaid, di sana kepada Zaid, Zaidiyah. Tapi dia satu-satunya Syiah yang tidak menolak sahabat. Yang tidak menolak Abu Bakar As-Siddiq dan tidak menolak Umar Al-Khattab. Jadi puak-puak ni Rafidah datang jumpa Zaid ibn Ali, cakap dengan dia, kalau kamu tolak Abu Bakar dan tolak Umar, kami ikut kamu. Tapi kalau kamu terima Abu Bakar As-Siddiq dan kamu terima Umar Al-Khattab, narfuduk. Narfuduk, kami tolak kamu. Kali kalimah narfuduk Rafidah. Rafadha, narfuduk, bahasa Arab sikitlah. Jangan pening. Daripada kalimah narfuduk, kami tolak kamu itu, maka mereka digelar orang yang menolak Zaid, maka digelar Syiah Ar-Rafidah. Mereka juga dalam kalangan puak yang anti hadis. Nah, menolak hadis dalam bab-bab akidah ini. Sebab akidah bagi mereka tak boleh pakai hadis. Kalau hadis pun hadis yang mungkin mutawatir, tapi hadis ahad tak boleh pakai. Nah, sebab itu mereka menolak. Mereka hanya pakai Quran sahaja, tidak pakai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab akidah. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati, ini 4 contoh yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tentang penolak hadis. Dan anti hadis dia ada sampai hari kiamat. Sampai hari ini ada anti hadis. Makna mereka tidak yakin dengan hadis, bukan tak yakin dengan Nabi, tak yakin dengan hadis sampai itu betul ke tak. Takut sahabat-sahabat ni main tipu dan sebagainya, maka tolak. Nah, pakai Quran saja. Baik, bila dia pakai Quran saja, mereka nak solat macam mana belum? Solatnya lah solat. Tolak hadis, solatnya lah. Quran sebut wa aqimus salah. Dirikan solat. Boleh ambil qiyam, mana berdiri lah juga. Nah, aqim itu qiyam, kita kata berdiri. Dalam Quran ada sebut warka'u ma'ar raki'in, ada rukuk, dia rukuk ada, sebab Quran sebut warka'u, rukuk, ada rukuk. Wasjudu, ada sebut sujud.
Sujud. Lepas tu hak lain. Hak lain. Tidak, tak ada sebut. Tidak sebut. Jadi solat dia berdiri, rukuk, sujud terus. Habis salam, tak ada salah, hadis. Hak takbir, hadis Nabi. Takbiratul ihram ni hadis. Baca Fatihah, hadis. Tuan-tuan. Nah, apa dia duduk antara dua sujud, hadis. Baca tasyahud, baca tahiyat, hadis. Memberi salam, hadis. So, solat ke mana? Maka mereka tak akan solat sama dengan kita sebab dia tolak hadis. Macam tu. Baik. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita terima hadis. Sebab itu kita boleh solat hari ni macam mana Nabi-Nabi itu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana aku solat. Tapi masih banyak tak betul lah. Sebab tu kita kena sentiasa mengaji. Ramai juga saya tengok yang duduk di atas dua tapak kaki masa duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Atas dua tapak kaki. Jatuh dia buat macam tu. Dia silang kaki kiri ke kanan silang gitu, punggung letak tengah ni. Itu bukan Nabi buat gitu. Nabi kita sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kamu solat macam mana aku solat. Nabi tak pernah duduk atas dua tapak kaki gitu. Ada hak buat dia tapak buat dua gitu. Hak tadi tutup gitu. Ada buat gitu, punggung duduk tengah. Nabi pun tak nak buat itu, tak ada hadis Nabi buat itu. Sebab tu solat sebenarnya payah. Bila kita tak ngaji jadi mudah. Solat ikut suka kita. Tu tak? Solat ikut kita ke ikut Nabi? Ikut kita, ikut hati ku, nak duduk macam mana pun. Maka nak mengaji lah. Nabi tak duduk macam tu, Nabi tak duduk macam tu. Nabi duduk macam mana? Atas tapak kaki kiri saja. Kaki kanan belah ni dia kepok. Kepok itu. Kalau boleh kepok lah. Tak boleh kepok lepas tak apa. Tapi duduk tu atas tapak kaki kiri sahaja. Bukan duduk atas dua-dua tapak. Maka solat kita tak ikut cara Nabi. Walaupun tak batal. Tapi tak ikut cara sunnah. Maka kenapa betul solat? Kena mengaji balik lah. Detail buat solat. Nah nanti insyaAllah bila ada habis Khairul mengaji ni, Khairul akan baca kitab. Kita Muniatul Musalli, dia pergi mengaji Masjid Bukhari. Jauh pergi. Nanti habis, nanti saya ijazahkan dia mengajar sini. Tuan-tuan tengok dia mengajar macam mana. Power berdaku. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, makna kita tak boleh main-main. Solat kita buat pun banyak tak betul, rukuk tak betul dan sebagainya, sujud pun tak betul. Jadi kena mengaji. Jangan solat ikut orang, solat ikut Nabi. Nak solat ikut Nabi kena baca hadis dia. Kita tak pernah baca hadis dia, kita baca kitab yang ditulis oleh ulama. Ulama tu ambil hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma adalah percanggahan. Hak ni hadis ni macam ni, hadis ni macam ni. Hak tu kita ikut mazhab dah pula. Mazhab kita Syafi'i. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, angkat illallah, angkat dengan betul gitu maklum. Dengan betul itu. Tu lalang nama dia. Nak ikut padi, ikut resmi padi. Jangan ikut resmi lalang, sombong gini angkat. Betul macam torpedo. Bengkok sikit. Bagi nampak tawaduk. Bengkok itu kata Imam Syarbini dalam kitab Mughni Muhtaj. Mereka Syafi'i bengkok sikit. Hak ni tak tepi dia. Gitu. Ini Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat bengkok sikit sampai habis lah. Kalau tahiyat awal sampai kita bangun, kalau tahiyat akhir sampailah kita bagi salam. Jangan tu. Hambali, hak Mekah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia angkat masa sebut Allah saja. Kita mula illallah, angkat. Dia tak angkat. Dia asyhadu an la ilaha illallah, buang angkat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, buang angkat. Fahamlah. Gitu. Jadi kita ikut yang Syafi'i kita angkat tak payah duk goyang. Sebab itu dia suruh kita gunakan ibu jari. Kalau kita dah tua umur 80, 90, asyhadu an la ilaha illallah, jadi gitu. Maka jari ni sendar. Dia tak gerak lagi lah. Sebab tu ni tujuan ibu jari sendar panggil. Sini panggil apa sendar? Takut dia bergerak. Kena mengaji balik lah. Kita tak mengaji dulu solat ikut ayah solat kita ikut, tapi tak tahu kita takbir sebagainya. Mengaji mula. Lagi masa selagi nyawa di tubuh ni, mengajilah. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati. Habis. Baik, itu kita berkenalan dengan
beberapa kumpulan-kumpulan yang menolak hadis. Baik, yang berkata mereka itu, apa kata mereka ni hak tolak hadis ni? Dalil-dalil nakliyah. Nakliyah ni Quran dan hadis lah. Tiada memberi faedah akan yakin. Sedap jawapan dia. Mana dia kata tidak memberi faedah akan yakin. Hadis-hadis yang bukan mutawatir, dia zon, tuan-tuan. Mana ngaji ilmu hadis pula lah. Dia tidak pergi pada yakin. Yakin ni Quran. Quran tu yakin. Quran bukan zon. Dia memang yakin. Dalil yang yakin Quran ni. Sebab tu dia terima Quran. Semua terima Quran. Dan juga hadis-hadis mutawatir, dia yakin juga. Tapi hadis ahad, nanti saya cerita apa dia hadis ahad. Dia zon. Bila zon, dia tak boleh nak bincang dalam bab akidah. Dalam bab fiqh tak boleh lah, syariat. Bagi mereka. Tapi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, hadis ahad pun boleh dijadikan hujah dalam bab akidah. Nanti saya sebut selepas daripada ini. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bahasa payah juga mengaji malam ni hentang mengira. Faham tak faham pun boleh duduk dalam majlis ilmu pun sudah pak bala. Faham sikit-sikit pun tak apa. Nanti kita tambah-tambah ulang-ulang jadi lama-lama banyaklah juga. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Mengaji macam tu lah. Mengaji ni Allah payah. Kalau mudah semua jadi ustaz tu. Tak, kalau mudah semua jadi ustaz. Betul nak ngajar siapa? Tak ada yang ngajar. Solat balik. Ustaz semua. Tu imam ustaz, bila ustaz, tu siap ustaz, makmum ustaz semua, sampai belakang ustazah semua. Mudah. Solat balik. Mengaji. Ngaji agama ni payah kan? Payah dia banyak lah. Jadi kita setakat mana kita boleh. Kita ngaji fardu ain saja. Orang awam ngaji fardu ain saja. Nak jadi ulama nak ngaji semua. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia kata dalil nakliyah, dalil hadis ini tidak memberi faedah akan yakin, maka menutup mereka itu akan atas segala hati manusia akan pintu mengenal Allah Ta'ala dan sifatnya dengan jalan dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila dia kata hadis ini tidak boleh memberi dalil yang yakin, maka dia tutup pintu itu, maka kita tak boleh nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan jalan hadis sebab sudah ditutup pintunya. Hanya boleh kenal dengan akal sahaja. Jadi itu dia tutup pintu tu. Dan memalingkan mereka itu akan manusia. Dia bawa manusia pergi kepada yang lain, kepada barang yang menamakan mereka itu akan dia dengan segala hujah yang bangsa akal, dengan segala dalil yang bangsa yakin. Maka dia kata akal itu lebih yakin daripada hadis. Sebab itulah dia tak terima Mu'tazilah. Contohlah nak bagi nampak sikit, Mu'tazilah bagi dia manusia tidak boleh melihat kepada Allah sama ada di dunia ataupun di akhirat dalam syurga. Dua-dua tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia bukan jenis berjisim dan sebagainya. Macam mana kita nak tengok dia? Maka dia pakai akal dia tak boleh. Tak boleh tengok. Sedangkan Quran kata boleh. Wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Surah apa tu? RM5. Al-Qiyamah. Wujuhu yawma izin nadhirah. Wajah-wajah manusia pada hari kiamat nanti dalam syurga tu berseri-seri comeloteng. Sebab apa? Ila rabbiha nazirah. Mereka melihat kepada Tuhan mereka. Quran sebut kan? Hadis Nabi pun sebut. Nabi kata kamu boleh melihat Allah dalam syurga seperti mana kamu boleh melihat bulan purnama yang tidak ditutup oleh apa-apa. Bulat cerah. Macam tu kamu lihat bulan, macam itulah kamu boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Quran sebut boleh, hadis sebut boleh. Dia tolak dua-dua ni. Dia takwil kok lain. Dia menolak dengan menakwil daripada makna lain. Dia guna akal dia, tak boleh lihat Allah. Walaupun Quran kata boleh, walaupun hadis kata boleh, dia tolak. Dia pakai akal dia, tak boleh. Sebab Allah itu tidak boleh dilihat, sebab dia bukan berjisim. Ni dia kira akal dia lebih kuat daripada Quran dan lebih kuat daripada hadis. Ini di antara contoh Mu'tazilah menolak dalil nakliyah. Dia mengutamakan dalil akal. Gitu. Dan tiada ada ia atas yang tahqiq, kata Syekh. Pendapat mereka ini tak betul. Maksud dia
Dia rasa dia betul, tapi sebenarnya pendapat mereka tidak betul. Melainkan alun-alun. Pendapat mereka ini tidak betul, melainkan seperti alun-alun. Ataupun ada yang kata alin-alin. Apa dia? Khairul? Alun-alun. Sini panggil apa? Alun-alun tak? Alun hak laut. Tu. Oh, tu alun. Kan ni bukan yang laut ni. Dia buat atas jalan tu. Hak nampak macam ayat tu. Sini panggil apa? Tagi lebuh raya tu tengok jauh tu nampak macam ayat. Pergi dekat tak ada tu. Dia cahaya panas atas tar tu nampak macam ayat. Pergi dekat tak ada. Dia tak ada. Tapi nampak macam ada. Itulah alun-alun. Dia kata dia betul, tapi tak betul. Maksud dia. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dia orang Bali panggil apa agak-agak? Hero. Orang Bali panggil apa? Fata Morgana. Yang itulah Fata Morgana. Nah, bahasa buku lah. Bahasa kampung yang alun-alun. Dia tengok atas jalan nampak macam ada ayat, tapi pergi dekat tak ada. Dia cuma biasan saja. Benda tu tak ada, tapi nampak macam ada. Mana dia rasa dia betul, tapi sebenarnya dia tak betul. Yang tu je dia nak cerita. Nah, sebab Quran sebut. Dia bawa ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kasarabi biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'a hatta iza ja'athu lam yajidhu syai'a. Artinya seperti alun-alun di tengah padang. Kalau kita di tengah tar yang panas itu, pancaran matahari dilihat di tengah padang pada tengah hari seperti air yang deras, nampak macam ayat. Yang menyangka akan dia oleh yang dahaga akan air. Disangka ayat tu, hingga apabila dia datang, dia pergi situ, ia akan dia nescaya tiada mendapat, dia akan suatu pergi dekat tak ada ayat pun. Itulah nama dia alun-alun, Fata Morgana. Nah, baik. Ayat ni sebenarnya wallazina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Orang-orang kafir itu, cuma dia nak ambil kata alun-alun, dia buat ayat ni, tapi ayat ni sebenarnya tentang amalan orang kafir. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Orang-orang kafir amalan mereka seperti Fata Morgana, seperti alun-alun, nampak ada tapi tak ada. Ada orang kafir bagi 1 juta, tuan-tuan. Sedekah duit banyak, dia sedekah 1 juta bagi, nampak 1 juta, dia bagi cek 1 juta, memang ada, pergi di bank, memang betul, bukan cek tenang punya. Kalau kita sedekah 1 juta, apa pahala? Oh. Tak payah kita ni, 1 juta kali 700. Sebab pahala sedekah 700. Nah, 1 juta kali 700 apa kira? Lambatlah sikit, kita tak tahu lambat nak kira. Nak sebut pun payah apa bilion. Nah, tapi orang kafir bagi 1 juta pun dia bukan dapat pahala sebab dia kafir. Amalan mereka macam tu, nampak ada tapi sebenarnya tidak ada pahalanya. 1 sen pun dia tak dapat pahala. Dia nak dapat pahala mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1 juta dia labur kali 700 pahala. Mudah. Nah, 1 minit, 2 minit mengucap sahaja dapatlah pahala. Tak mengucap, buat apa pun dia tidak ada pahala. Cuma Allah Subhanahu wa taala dia Maha Pemurah, Maha Pengasih. Jadi orang kafir dia bagi sedekah banyak-banyak, dia takkan dapat pahala. Cuma Allah Subhanahu wa taala jaga dia atas dunia. Bagi selamat, rumah dia selamat, anak-anak bini dia selamat, dia pun tak kena penyakit-penyakit yang bahaya-bahaya. Allah jaga dia sebab dia buat benda baik, tapi dia tak ada pahala. Nah, mati masuk neraka dulu kini selamanya. Orang Bali kata apa? Yesterday, now and forever. Macam tu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis situ. Baik, kita sikit lagi. Kita berhenti ya. Tiada mengetahui mereka itu yang menolak hadis akan bahawa ayat Quran dan hadis mutawatir, bahkan hadis ahad, apabila menerima akan dia oleh umat, nescaya memberi faedah ia akan ilmu yang bangsa yakin pada sisi jumhur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia satu bahagian daripada 2 bahagi hadis-hadis yang mutawatir, dan tiada ada antara ulama salaf pada yang demikian itu bersalah-salahan.
Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila mereka kata hadis tidak boleh bagi keyakinan, nah yang bukan jenis bangsa yakin, maka tuan kitab kata mereka ni tak tahu sebenarnya. Yang kata Quran dan hadis mutawatir, yang pertama sebut hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Baik, saya nak bagi secara ringkas sebab mengaji bab hadis ni panjanglah. Hadis mutawatir ni dia tidak ada yang dhaif, tidak ada yang hasan. Dia sahih semata-mata. Dan hadis mutawatir hadis yang tak banyak, tuan-tuan. Berapa ratus saja, tak banyak. Dia punya taraf dia selepas Quran. Selepas Quran tu memang paling sahih. Selepas Quran hadis mutawatir. Dia punya perawi hadis tu ramai. Nah, perawi hadis dia, dan mustahil merawikan hadis ni dia nak menipu antara satu sama lain. Ramai sangat, sampai berpuluh-puluh. Contoh hadis, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa menipu aku dengan sengaja, kata Nabi, maka sila siapkan satu kerusi dalam api neraka, maka dia wajib masuk neraka. Sebab dia tipu Nabi. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Nabi tak buat, dia kata Nabi buat. Hadis mutawatir. Berpuluh-puluh orang sahabat merawikan, banyaknya sahabat menceritakan hadis tu, mutawatir. Kalau seorang dia masuk dalam ahad hari seorang, contoh hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sambung belum? Sambung. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Sambung. Tak ingat. Kok mana hadis 40 tak ingat ni Pak Long? Kenapa? Mula malam ni apa? Hadis 40. Hadis tu siapa perawi dia? Umar Al-Khattab. Dia seorang lah. Maka dia tak masuk dalam mutawatir. Dia masuk dalam hadis ahad. Ahad pula bagi 3. Hak seorang merawikan, hak 2, hak 3 ke atas. Hak seorang nama dia gharib, hak 2 nama dia aziz, hak 3 nama dia masyhur kata. Banyaklah ilmu. Bukan nak suruh tuan mengaji hak tu, tuan tu yang tu fardu kifayah bagi tuan-tuan, bukan fardu ain. Cuma nak cerita itu cara hadis. Makna hadis hak satu seorang perawi nama dia hadis ahad, tapi hadis ahad dia ada sahih, dia ada dhaif, dia ada hasan. Macam tu. Semua kali. Dia ada hasan, sahih, hasan, basri, silap. Sahih, hasan, dhaif. Tapi mutawatir dia tidak ada hasan, tidak ada dhaif, dia semua sahih. Baik, bila hadis ahad boleh atau tidak kita gunakan hujjah untuk akidah, maka mereka ni tolak. Mereka kata tak boleh, dia tidak ada bangsa yang yakin, tak boleh. Bab fiqh tak apa, tapi bab akidah tak boleh pakai. Tapi ulama-ulama akidah ahlu sunnah wal jamaah dan juga muhaddisin menerima hadis ahad yang sahih sebagai hujjah dalam bab akidah bila dia jadi banyak. Bila hadis tu jadi banyak dalam keadaan jalan yang banyak walaupun dia ahad, maka dia boleh berhujjah dalam bab akidah. Sebab kitab-kitab akidah semua ada hadis ahad. Tidak ada kitab akidah yang tidak ada hadis ahad, semua ada. Hadis ahad ini membuktikan hadis ahad boleh diterima dalam bab akidah walaupun dia ahad, tapi bila dia banyak. Tak faham lagi? Tak faham balik tidak? Aku pun payah nak cerita. Baik, aku bagi contoh. Contoh. Azab kubur ada? Ada. Pak Long, azab kubur ada, Pak Long? Tahun mana? Tahun mana? Hadis Quran semua cerita. Pak Long tipu saya. Quran tak cerita. Azab kubur hadis. Hadis jenis apa khairul? Mutawatir ke ahad? Hadis ahad. Hadis ahad. Pelihara pokok ni tak boleh terima dah. Azab kubur masuk bab akidah, bukan bab fiqh tu. Bukan bab akhlak, bab tasawuf. Dia bab akidah. Azab kubur. Tapi ulama kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan hadis ahad
untuk mensabitkan ada azab kubur. Tapi dia banyak sampai 70 lebih tentang azab kubur ni hadis. Maka bila dah banyak begitu, maka boleh sabit sebagai akidah azab kubur itu ada, walaupun Quran tak sebut, walaupun tidak ada dalam hadis mutawatir. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sesiapa yang menolak azab kubur kafir. Kafir. Di antara hadis ahad yang menceritakan tentang azab kubur, nah, marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Ini tutup ni. Nah, nanti kita sambung pula. Suatu hari Nabi dia lalu di kawasan dua kubur yang baru ditanam, baru dikebumikan. Tapi kubur tu tak ada darah lah. Sakit tengok siapa dia viral darah, tercerita banyak tempat jahat orang. Yalah, dia mungkin dia nak, dia tanpa usul perintah, dia ambil gambar tu, dia ambil satu gambar pegung, satu buat video, dia viral. Termasuklah budak ni hantar kaku. dia mungkin dia tak siasat dah, dia kira nampak ni benar yang viral ni nanti ni. Dia tak fikir dah, mungkin niat dia baik, kita jangan jadi orang jahat nanti kubur kita berdarah, mungkin macam tu. Dalam masa yang sama dia tak fikir kasi jenazah tu ada keluarga. Kalau kita kubur ayah kita tiba-tiba berdarah, orang ambil gambar satu Malaysia dia viral kan, kita rasa macam mana? Orang takkan kata ayah kita baik, dah kubur berdarah, takkan baik. Mesti orang kata jahatnya dia ni. Kita rasa macam mana? Keluarga ni. Sebab tu kita kena jaga hati orang. Nak buat tu fikir banyak kali, tuan-tuan. Ambil gambar boleh simpan untuk kita, sudah lah untuk kita ambil iktibar. Tapi kita tak boleh kata jahat dia ni. Tanda-tanda hak zahir atas dunia tak semestinya betul, tuan-tuan. Nah, tak semestinya betul. Tengok penyambung 40. Tapi tajuk dia bukan penyambung 40. Tajuk dia apa kira? Alibaba punya lapuk. Tengoklah ahli dia mati dalam iman, senyum. Adakah merompak mati senyum tu syurga? Tak mestinya betul. Berapa banyak orang jahat atas dunia mati senyum. Hak Tok Guru mati muka masam pun ada. Adakah dia masuk neraka? Tak semesti betul. Jadi kita ambil tiba sudah, jangan duk viral nah. Itu satu nak cerita. Jangan cepat sangat melatah. Kita suka cepat melatah, lepas tu minta maaf. Suka macam tu. Buat salah minta maaf. Buat salah minta maaf. Cantik punya muka. Nah, ini saya nak pesan ni. Sebab tu kita kena fikir, jangan fikir tak apa, kalau salah minta maaf. Oh, ingat senang itu. Ada seorang manusia, dia fitnah seorang Tok Guru ni, ambil cerita ni. Fitnah Tok Guru, fitnah dia tak betul lah. Lepas tu dia besar menyesal balik. Dia pergi jumpa guru tu, Tok Guru tu minta maaf. Saya dah fitnah tuan guru ni macam ni, saya nak minta maaf. Tuan Guru kata begini ya. Sebelum aku nak maafkan kamu boleh ambil apa dia bulu ayam, tahu bulu ayam? Bukan bulu ayam di ayam tu. Hak duk di rotan tu. Dulu ada lah, ni pakai plastik lah ni. Dulu bulu ayam tu ada sapu meja kan. Kan ada rotan tu bulu ayam. Ambil bulu itu kamu katok bagi dia punya bulu tu berterabur habis. Terbang buat angin semua. Mai jumpa aku. Dia balik buat. Katok biar terbang semua. Lepas tu dia kata, Tok Guru kata, kamu tangkap. Setakat mana boleh tangkap? Dia tangkap, ada boleh separuh. Hak sebelah lagi terbang pergi atas dah. Pergi jumpa Tok Guru. Tok Guru ni hak aku boleh tangkap. Hak lain terbang habis. Tok Guru kata apa? Macam tu lah kau fitnah aku. Kamu boleh minta maaf pada berapa orang je. Takkan nak pergi cerita semua orang satu Malaysia. Makna hak kamu boleh nak minta maaf tu berapa orang. Hak lain terbang habis dah. Sebab itu jangan buat salah kemudian nak minta maaf. Kita tak boleh nak 100%. Bolehlah maaf, tapi anu hak terbang pergi atas tu. Macam tu. Fitnah tu sudah melatah habis. Yang kamu tak sempat nak bagi betul sebab kamu tak mampu untuk nak pergi betul semua manusia. Hak dengar fitnah kamu takkan mampu buat macam tu. Sebab itu jangan buat fitnah dan jangan viral benar-benar yang salah. Nanti lepas tu nak menyesal sudah tidak berguna. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, Nabi dan dua kubur, baru jenazah di tanah.
Nabi ambil satu pelepah kurma, Nabi belah dua. Nabi pergi pacak di dua kubur lah, sebelah belah ni, sebelah belah ni. Nabi kata innahuma la yu'azzaban. Dua-dua hak duduk dalam kubur lah ni sedang diazab. Ini kita azab kubur. Dalam hadis ni sebut dua-dua sahabat yang mati jenazah ni dalam dua kubur ni sedang diazab oleh malaikat Munkar Nakir lah. Nabi kata wa ma yu'azzabani fi kabirin. Mereka tidak diazab kerana dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bainan nas bin namimah. Hak belah ni Nabi kata dia ni suka orang panggil bawa mulut. An-namimah ni dia batu api, dia buat mulut pergi racun, pergi kawan ni kata nak pergi bergaduh, tu namimah. Orang panggil mencabai tu lah. Kalau mengumpat panggil membawang. Namimah ni mencabai. Ni kalimah baru ni, lepas ni bawa lah viral. Nabi kata bukan dosa besar. Sebenarnya namimah, batu api, mengumpat itu semua dosa besar. Kenapa Nabi kata bukan dosa besar? Sebab manusia menganggap benda ni dosa kecil. Manusia tak mungkin, kita tak sanggup nak minum arak, kita tahu dosa besar arak ni, kita tak sanggup minum. Kita tak akan bunuh orang sebab kita tahu dia dosa besar. Kita tak akan berjudi sebab kita tahu judi itu dosa besar. Tapi dalam masa yang sama, kita senang-senang boleh kata korang. Senang-senang boleh jadi batu api. Nah, sebab kita merasakan mengumpat, bawa mulut ni kecil. Kita rasa kecil. Di sisi Allah besar. Sebab tu dosa mengumpat dan namimah, bawa mulut batu api ni ataupun adu domba ni dimasukkan dalam kategori dosa-dosa besar. Cuma manusia merasakan kecil benar tu. Sebab tu Nabi kita kecil dan tidak besar. Sebab manusia merasakan kecil. Bermakna siapa yang bawa mulut, mengumpat dan sebagainya kena azab dalam kubur. Tak boleh lari dah. Siapa nak selamat, jagalah mulut. Nah, jaga mulut. Jangan duk mengumpat, jangan duk mengeji, jangan menghina dan sebagainya. InsyaAllah selamat kubur, selamat kubur. Satu lagi Nabi kata wa ammasani. Adapun hak kubur sebelah sini, fakana la yastanzihu minal baul. Ada riwayat la yastatiru, ada riwayat la tanzihu la yastatiru. Satu lagi la apa sah? La yastabri'u. Tiga. Nah, dia tidak istibra'. Mana kalau dia kencing tu rasa tak lawa, kena istibra'. Kalau lelaki pernah buat? Heru. Nak bagi dia lepas lah, rasa macam duduk di hujung, berdahem sikit. Nanti kita solat tak apa, tak ada gangguan, tidak bisa takbir Allah Akbar, duduk di hujung li. Keluar pemik untuk baru, betul tak? Tu kena istibra' dulu. Boleh jadi azab kubur ni. Habis sebut ni. La yastanzihu minal bau. Dia basuh kencing biasa-biasa. Buat gitu-gitu lah. Mana tak betul-betul suci mengikut syarat hak kita mengaji bab taharah. Dan ada lagi la yastatiru, tidak menutup tubuh. Makna dia kencing depan orang, la ilaha illallah. Betul tak? Pernah buat belum? Jangan belum. Serban kena buat belum? Nu berhenti RNR gicong depan orang tu. Masuklah dalam tu. Hak luar tu bagi orang kafir sudah lah. Kita Islam masuk dalam tu. Kencing depan orang buat apa? Kalau nak buat, aku tak pernah buat seumur hidup. Bodoh. Dah pakai kopiah kencing dulu. Bodoh. Hak tu bagi orang kafir sudah. Kamu tunggu sah. Kencing boleh tahan. Hak tak boleh tahan berak. Tahan sah depa keluar masuk ah. Kencing dalam, tutup tubuh. Mana kita selindung nak kencing tu, istitar, kita nak tutup. Ni kencing gitu, boleh azab kubur. Nabi sebut. Buat lah ni, buat. Nak berhenti libuh raya, tongkat motor, teruk. Budak-budak muda ni buah. Nah, jadi mengenai lolak. Baik, hadis tentang azab kubur dia hadis ahad, tapi banyak hadis-hadis lain yang menceritakan benda yang sama dalam makna lebih kurang lah, yang kata ada azab kubur. Maka kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah menerima hadis ahad yang banyak ini sebagai hujjah dalam akidah. Maka azab kubur dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah menjadi akidah benda tu ada wujud. Nah, gitu. Siapa tolak azab kubur maka jadi kafir. Baik, cukup dulu lah.
Aku pun tak larat ni. Aku banyak kali dah pakailah susu kambing yang kuat sikit. Ni tidak ada power. Mineral water tak ada power. Susu kambing kena sebotol ni pukul 10 baru lepas hari. Jadi tak mau power. Nah, lain kali kalau susu kambing lambat. Nak cepat, bubuh mineral water sudah habis cepat. Ha, baik.